Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam pembacaan kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, walaupun nama asalnya lebih panjang daripada itu, dan kita telah tiba pada hadis yang ke-3135, yang mana hadis-hadis ini berkenaan tentang tafsiran ayat Al-Quran. Maka riwayat 3135 adalah berkenaan tentang tafsir surah Hud ayat yang ke-114. Jom kita lihat riwayat dia, kita baca sanadnya terlebih dahulu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Husain bin Ali al-Jawfi an Zaidah an Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman bin Abi Layla an Muaz bin Jabal, daripada sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu taala, beliau berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Ara'aita rajulan, ara'aita bermaksud akhbirni, maklumkanlah kepadaku tentang keadaan seorang lelaki. Laki yang ra'atan, yang telah bertemu dengan seorang wanita, walaysa bainahuma ma'rifah, dan di antara kedua lelaki dan wanita ini tidak ada pengenalan, tidak ada hubungan, bukan suami isteri dan sebagainya. Falaysa ya'ti ar-rajul ila imra'ati syai'an illa qad ata huwa ilaiha, dan tidaklah lelaki ini dengan wanita ini kecuali dia telah buat semua perkara bersama dengan wanita ini, kecuali lam yujami'ha, dia tidak bersetubuh, dia peluk, dia cium, pegang dan sebagainya. Maka apa yang patut buat dengan lelaki seperti ini wahai Rasulullah? Maka berkata perawi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat 114 surah Hud, yang mana firman Allah, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat, tarafayin nahar, pada dua bahagian siang, iaitu pagi dan petang, wa zulafa, dan waktu-waktu yang berhampiran dengannya. Apakah maksud az-zulaf? Kita lihat sinhara baris yang pertama, wa sa'at minhu qaribah minan nahar, waktu-waktu yang dekat dan berhampiran dengan siang, minal lail, daripada malam, itulah waktu maghrib dan juga isyak. Firman Allah, innal hasanat, sesungguhnya amalan-amalan baik, yuzhibna, menghapuskan, memadamkan, as-sayyi'at, dosa-dosa, zalika dzikra, yang demikian itu adalah peringatan, lizakirin, untuk mereka yang mahu beringat, untuk yang mahu beringat. Allahumma salli ala, kemudian fa'amarahu, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk berwuduk dan menunaikan solat. Berkata Muaz, fakultu, maka aku berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, adakah ayat ini khusus untuk orang ini sahaja ataupun untuk orang beriman keseluruhannya? Sabda Nabi, ayat ini iaitu pengampunan akan dosa setiap kali dosa dan maksiat tersebut disusuli dengan amalan yang baik selain daripada taubat. Sabda Nabi, bahkan ayat ini untuk lil mu'minina ammah, untuk orang beriman keseluruhannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setiap daripada kita Allah ampunkan dosa kita dan istiqamahkan kita dalam melakukan ketaatan, terutamanya menjaga solat. Okey, kata Imam Tirmizi, hadis ini sanadnya tidaklah muttasil, tidaklah bersambung. Kenapa? Kerana perawi yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla tidak pernah mengambil hadis daripada Muaz bin Jabal.
Macam mana boleh begitu? Sebab dalam hadis ini nampak macam mereka pernah berjumpa. Kerana Muaz bin Jabal meninggal dunia sewaktu pemerintahan Khalifah Umar. Wa qutila Umar, namun sewaktu Umar bin Khattab dibunuh, Abdurrahman bin Abi Layla hanyalah seorang tabi'in muda yang baru berusia 6 tahun. Maka tak pernah bertemu antara Abdurrahman bin Abi Layla dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Okey, jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Tirmizi, wa qad rawa, dan beliau telah meriwayatkan daripada Umar bin Khattab, wa ra'ahu, dan pernah melihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, namun Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Abi Layla tak pernah bertemu, kata Imam Tirmizi. Wa rawa Syu'bah, dan Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdul Malik bin Umair, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Nabi, namun secara mursal, bukannya secara marfu'. Riwayat 3136, masih lagi berkenaan tentang ayat 114 daripada surah Hud. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yazid bin Harun qala akhbarana Qais bin Rabi' an Utsman bin Abdullah bin Mauhib an Musa bin Talha an Abil Yasar radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Yasar. Maka dalam hadis ini menerangkan siapakah nama sahabat tersebut. Beliau dikenali sebagai Abu Yasar. Dalam 2-3 hadis sebelum ini tak disebut siapakah nama sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang peristiwa ini. Maka daripada Abu Yasar, beliau telah berkata, telah datang seorang wanita, tabta'u, yang menjual tamron, kurma kepadaku. Fakultu, lalu aku berkata, inna fil baiti tamra, sesungguhnya dalam rumahku ada kurma yang lebih baik. Atyab minhu, kalaulah kau nak tengok, mungkin boleh tolong jual dan sebagainya. Fadakhalat, maka wanita itu pun masuk bersama denganku ke dalam rumah. Fa'ahwaitu ilaiha, lalu aku telah menghampiri wanita ini. Faqabbaltuha, lalu menciumnya. Maka kata Abu Yasar, aku telah bertemu dengan Abu Bakar, menceritakan kepadanya peristiwa ini. Maka Abu Bakar berkata, ustur ala nafsik, sembunyikanlah maksiat ini dalam diri kamu sahaja. Watub, dan bertaubatlah. Wala tukhbir ahada, dan jangan ceritakan kepada sesiapa. Sebab maksiat yang maksiat yang Allah dah sembunyikan, maka sembunyikanlah, namun bertaubat dan benar-benar menyesal. Falam asbir, namun sahabat ini tidak boleh menahan dirinya. Fa'ataitu Umar, lalu dia berjumpa pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fadzakartu dzalika, dia pun menyebut perkara yang sama kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun berkata, ustur ala nafsik, sembunyikanlah maksiat ini pada diri kamu, bertaubat dan jangan cerita pada orang lain. Falam asbir, namun dia tidak boleh menahan dirinya, maka dia telah datang bertemu baginda Nabi SAW. Fadzakartu dzalikalah, dia pun menceritakan keadaan dia kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tegur dia, Nabi marah dia. Kenapa dilakukan perkara itu kepada seorang wanita yang suami dia sedang berjuang di jalan Allah. Maka Nabi tegur Abu Yasar, sabda Nabi, akhalafta ghaziyan fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha. Apakah kamu mengkhianati seorang lelaki yang sedang berjuang di jalan Allah pada isteri yang ditinggalkannya dengan perbuatan seperti ini? Sebab suami kepada wanita ini sedang berjihad, sedang berjuang. Maka pada waktu itu Nabi SAW tegur perbuatan Abu Yasar. Maka berkata Abu Yasar, hatta tamanna, sehingga beliau pada waktu itu berharap, kalaulah beliau belum lagi masuk Islam, maka pada waktu itu beliau masuk Islam. Sebab Islam mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada Islam. Hatta dhanna, sehingga Abu Yasar menyangka bahawa beliau pasti termasuk daripada kalangan penghuni neraka. Qal, berkata perawi, wa ataraka Rasulullah, maka tiba-tiba Nabi SAW tertunduk pandangan baginda dan terdiam seketika.
Apakah maksud atraqa? Kita lihat kepada sinhara baris yang kedua. Atraqa yutriku itra' bermaksud an yuqbila bi basarihi ila sadrih. Pada waktu itu pandangan tertunduk ke bawah. Wa yaskutu sakita, dan berdiam seketika. Maka selalunya ini adalah tanda Nabi SAW menerima wahyu. Maka Nabi SAW telah diam dan tertunduk pandangan baginda. Maka telah diturunkan wahyu kepada baginda. Firman Allah, ayat yang kita baca tadi. Wa aqimis salah, dan dirikanlah kamu akan salat. Tarafayin nahar, pada dua bahagian waktu siang, iaitu pagi dan petang. Wa zulafam minal lail, dan waktu-waktu yang berdekatan dengannya, iaitu dengan siang daripada malam, iaitu maghrib. Dan juga isyak. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yuzhibna sayyiat, menghapus dan menghilangkan maksiat dan dosa. Zalika, yang demikian itu, zikra, adalah peringatan, lizakirin, untuk orang-orang yang mahu beringat. Berkata Abu Yasar, fa'ataituhu, maka aku telah datang bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi telah membacakan ayat ini kepadaku. Faqala ashabuh, maka berkata para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, adakah ayat ini khusus untuk Abu Yasar sahaja ataupun linnasi ammah, untuk seluruh manusia? Maka sabda Nabi, tidak, bahkan ianya adalah untuk seluruh manusia. Maka menjadi pengajaran kepada manusia, kepada kita, bahawa susulilah maksiat dan dosa dengan taubat dan ketaatan. Itu nescaya akan memadamkan maksiat dan dosa tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Qais bin Rabi' adalah seorang yang didhaifkan oleh Waqi' dan juga selainnya. Warawa Syari', sementara Syari' telah meriwayatkan daripada Uthman bin Abdullah hadis ini seperti riwayat Qais bin Rabi', dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Umamah, Wasilah bin Asqa, Anas bin Malik, dan Abu Yasar nama penuhnya adalah Ka'ab bin Ammar. Riwayat 3137 mula masuk berkenaan tentang surah Yusuf, yang mana pada surah Yusuf Nabi SAW memuji kepada kita kesabaran luar biasa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baca laju sikit. Kuat sikit. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, innal karim, sesungguhnya seorang yang mulia, yang merupakan Ibn al-Karim, anak kepada seorang yang mulia. Ibn al-Karim yang merupakan anak kepada orang yang mulia. Ibn al-Karim yang merupakan anak kepada orang yang mulia. Orang yang mulia bermaksud Rasul dan Nabi. Maka 4 orang berturut-turut ini adalah Rasul dan Nabi. Seorang moyang, atuk, ayah, dan juga anak. Siapakah orang yang beruntung? 4 generasi berturut-turut adalah Nabi. Maka sabda Nabi, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Maka ini adalah golongan yang 4 keturunan berturut-turut adalah Nabi. Nabi Yusuf, ayahnya adalah Yaqub. Nabi Yaqub, ayahnya adalah Ishaq, yang merupakan adik kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ishaq adalah anak kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW memuji kesabaran luar biasa Nabi Yusuf ketika mana Nabi Yusuf berada dalam penjara. Dan setelah daripada kawan yang mana bersama dengan penjara dalamnya telah lupakan dia untuk tempoh yang lama. Kemudian bila kawan dia ada keperluan, yang mana raja pada waktu itu nampak mimpi, dan kemudian kawan dia datang balik ke penjara minta dia tafsirkan mimpi ini. Setelah kawan dia lupakan dia untuk tempoh bertahun-tahun, maka Nabi Yusuf dengan sabar membantu sahabat dan kawan dia. Kita boleh nampak kesabaran luar biasa Nabi Yusuf. Maka bersabda Nabi, walau labistu, kalaulah aku ditakdirkan tinggal dalam penjara, pada kadar labisa Yusuf, yang Yusuf telah tinggal dalam penjara, thumma ja'ani, kemudian datang kepadaku ar-rasul, utusan raja, yang mana utusan raja tu nak keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara setelah beberapa lama dipenjarakan.
Kemudian Nabi ajab tu, sabda Nabi, nescaya aku akan menyahut jemputan raja. Tapi Nabi Yusuf tak terima. Bila raja nak keluarkan dia, setelah dia tafsirkan mimpi dengan baik, maka dia kata tidak, akan tetapi tolonglah tanya kepada wanita-wanita yang pernah melukakan tangan mereka dulu, apakah kisah yang berlaku. Nabi Yusuf nakkan namanya dibersihkan dahulu, barulah pada waktu itu dia keluar daripada penjara. Kalaulah tidak, dia tidak mahu keluar. Maka sabda Nabi, kalaulah aku yang berada pada penjara, pada kadar Nabi Yusuf berada, dan pada waktu itu aku diajak keluar, dijemput keluar, nescaya aku akan menerima jemputan tersebut. Maka apakah kisah Nabi Yusuf? Dalam ayat yang ke-50 surah Yusuf, falamma ja'ahur rasul, maka apabila telah datang kepada Nabi Yusuf akan rasul, akan utusan yang pada waktu itu nak mengeluarkan dia daripada penjara. Qala, berkata Nabi Yusuf, irji, kembalilah kamu kepada raja, fas'alhu, mintalah raja untuk tanyakan, ma balun niswah, apakah keadaan wanita-wanita yang telah mencederakan, memotong, melukakan tangan mereka. Cuba tanya balik wanita-wanita tu yang telah berlalu beberapa tahun, kenapa dulu mereka pernah melukakan tangan mereka? Apa sebab? Maka barulah bila dipanggil, wanita-wanita ini mengaku sebenarnya Yusuf tidak bersalah, mereka yang pada waktu itu telah memfitnah Yusuf. Qal, kemudian bersabda Nabi, wa rahmatullahi, dan semoga rahmat Allah ke atas Nabi Lut. Semoga rahmat Allah ke atas Nabi Lut. In kana, sesungguhnya Nabi Lut, la ya'wi, pada waktu itu ingin untuk berlindung kepada rukunin syadid, kepada keluarganya yang kuat. Nabi Lut ingin berlindung dengan keluarganya ketika mana penduduk-penduduk yang suka lelaki sama lelaki, mereka pada waktu itu ingin untuk menceroboh ke dalam rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka sabda Nabi, semenjak daripada Nabi Lut, fama ba'athallahu min ba'dihi nabiyya, maka Allah tak pernah mengutuskan seorang nabi kecuali nabi itu daripada kalangan zirwah min qaumih, orang yang paling mulia nasab daripada kaum tersebut. Dan dalam riwayat berikut datang dengan perkataan orang yang paling kuat keluarga daripada kalangan kaum tersebut, supaya keluarga dia boleh mempertahankan Nabi tersebut. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdah wa Abdul Rahim an Muhammad bin Amr nahwa hadis al-Fadl bin Musa illa annahu qala ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyya, Allah tidak pernah mengutuskan seorang nabi illa kecuali nabi itu diutuskan pada keluarga yang paling kuat daripada kaum dia. Apakah maksud sarwah? Kata Muhammad bin Amr, as-sarwah bermaksud al-kathratu wal man'ah, keluarga yang ramai, wal man'ah, dan pada waktu itu keluarga yang mempunyai kekuatan. Supaya Nabi tersebut, kalaulah kaum dia bantah dan bangkang dia, Nabi tersebut dipertahankan oleh keluarga dia. Kata Imam Tirmizi, dan ini lebih sahih daripada periwayatan Fadl bin Musa. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Berkenaan tentang surah Ar-Ra'd, ayat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ayat yang ke-13. Riwayat 3138. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah datang seorang Yahudi kepada Nabi. Aqbalat Yahudu ilan Nabi. Dan pada waktu ini, kadang-kala kebanyakan orang Yahudi datang jumpa Nabi sebab mereka nak menguji keilmuan Nabi SAW. Maka telah datang seorang Yahudi kepada Nabi lalu berkata, Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, akhbirna, ceritakan kepada kami tentang guruh, anir ra'ad, tentang guruh. Macam mana guruh boleh berlaku daripada sudut wahyu yang kamu terima. Maka mahu, apakah itu guruh? Apakah hakikat dan realiti guruh?
Maka sabda Nabi SAW, malakum minal malaikah. Sebenarnya guru itu adalah satu daripada banyak-banyak malaikat. Muwakkalun yang telah diberikan tanggungjawab bisahab untuk menguruskan awan. Maka sabda Nabi, guru terjadi sebab ada malaikat yang menguruskan awan. Ma'ahu bersama dengan malaikat ini, makharik adanya peralatan yang diperbuat daripada api. Apakah terjemahan asal makharik? Makharik terjemahan asalnya kita lihat qawata. Baris yang pertama, wa huwa fil asli thawbun yulaffu wa yadribu bihi sibyan. Ianya adalah gumpalan baju yang pada waktu itu diguna untuk memberi pengajaran kepada kanak-kanak. Gumpalan baju. Tapi di sini diterjemahkan sebagai satu alat yang diperbuat daripada api. Dan malaikat ini pada waktu itu yasuku biha, menggerakkan dengan peralatan daripada api ini akan awan ke mana yang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika mana malaikat ini menggerakkan awan, maka pada waktu itu sabda Nabi terjadilah guru. Daripada sudut hakikat, daripada sudut sains dan sebagainya, maka pada waktu itu sahabat-sahabat telah lebih maklum dan lebih belajar. Faqalu, maka berkata lagi golongan Yahudi ini, lalu kalaulah itu maksud dia, apa pula kaitan dengan halilintar, dengan suara yang kami dengar? Kan setiap kali adanya guruh, maka ada juga suara. Maka sabda Nabi SAW, zajratun, itu adalah pekikan, jeritan, yang mana malaikat tersebut ungkapkan bisahab kepada awan, iza zajarahu, apabila nak menggerakkannya ke tempat yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Qalu, maka mereka pun berkata, engkau telah berkata benar. Faqalu, maka mereka berkata lagi, fa akhbirna, maka maklumkan kepada kami kenapa tentang perkara yang Nabi Yaqub telah haramkan ke atas dirinya. Amma harrama Isra'ilu ala nafsi. Ayat Al-Quran. Ma harrama Isra'ilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Maka Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub. Maka mereka tanya, apakah yang Nabi Yaqub haramkan ke atas diri dia? Zaman kita Israel dah lebih dipanggil kepada sekumpulan manusia yang tinggal pada tempat yang tertentu. Tapi asal Israel adalah nama kepada Nabi Allah Yaqub. Dan Bani Israel adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub, Bani Israel. Maka mereka bertanya, apakah perkara yang Nabi Israel telah haramkan ke atas dirinya? Maka bersabda Nabi, ishtaka, Nabi Yaqub telah jatuh sakit. Sakit apa? Irqan nasa. Apakah maksud irqa? Irqa maksudnya adalah urat. Maka Nabi Yaqub telah sakit pada waktu itu pada bahagian urat pada belakang tubuh badan dia. Irqan nasa. Yang mana dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai sciatica. Sciatica. S-C-I-A-T-I-C-A. Sciatica lebih kurang. Yang mana ianya adalah penyakit urat pada bahagian belakang badan. Penyakit urat pada bahagian belakang badan. Maka pada waktu itu Nabi Yaqub tidak mendapati sesuatu makanan pun yang sesuai untuk dia makan, kecuali daging unta dan susu unta. Falidzalika, maka pada waktu ketika mana dia telah sehat, maka beliau telah mengharamkan daging unta dan susu unta ke atas dirinya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah tegur. Qalu, maka mereka berkata, engkau telah berkata benar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. 3139 berkenaan tentang ayat yang keempat surah Ar-Ra'd pula. Maka firman Allah, maka sabda Nabi, wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Khidash al-Baghdadi qala hadatsana Saif bin Muhammad al-Thawri anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW berkenaan tentang firman Allah, wa nufaddilu ba'daha, dan kami lebihkan sebahagian buah-buahan berbanding sebahagian buah-buahan yang lain, fil ukul, pada rasanya. Kata para ulama, bukan sekadar pada rasa, pada bau, warna dan sebagainya. Ada sebahagian buah Allah lebihkan pada waktu itu manisnya, sedapnya berbanding buah yang lain.
walaupun ditanam pada tanah yang sama, walaupun disiram menggunakan air yang sama, walaupun dibaja menggunakan baja yang sama, nak menunjukkan kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Maka Nabi SAW memberi penerangan. Sabda Nabi seperti ad-daqal. Ad-daqal maksudnya kurma yang lama, kurma yang telah kering. Wal farisi adalah sejenis kurma. Sebab itu baris bawah tu gariskan nau'um minat tamar. Begitu juga kurma yang dikenali dengan nama jenis al-farisi. Wal hulu, dan juga ada kurma yang manis. Wal hamid, dan ada kurma yang tidak manis. Walaupun daripada mungkin tanah yang sama, air siraman yang sama, tapi menunjukkan kepada kekuasaan Allah, ada yang Allah kurniakan kemanisan lebih berbanding daripada yang lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah meriwayatkan Zaid bin Abi Unaisah daripada A'mash, riwayat yang lebih kurang sama. Dan Saif bin Muhammad, beliau adalah adik-beradik kepada Ammar bin Muhammad, dan Ammar riwayatnya lebih kuat berbanding daripada adiknya Saif. Wahwa ibnu ukhti Sufyan al-Thawri, dan mereka ini adalah anak saudara kepada Sufyan al-Thawri rahimahumullahu ta'ala. Riwayat 3140 berkenaan tentang surah Ibrahim. Maka dalam surah Ibrahim pada ayat 24 hingga ayat 26 ada menceritakan tentang pokok-pokok. Terima kasih banyak-banyak Zen 1414. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri gift dan juga star serta sebagainya. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran. Okey, maka dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga 26 Allah ada menyebut tentang dua pokok. Ada satu pokok yang kuat dan ada satu pokok yang pada waktu itu lemah. Pokok yang tak elok. Maka apakah maksud syajarah tayyibah? Pokok yang baik, pokok yang bagus, pokok yang kuat. Dan apakah pula maksud syajarah khabithah? Pokok yang buruk dan pada waktu itu tidak elok akarnya. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada ayat yang ke-24 firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathala. Alam tara kai, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah, kalimah yang baik. Allah berikan perumpamaan seperti pokok yang baik. Syajarah tayyibah, seperti pokok yang baik. Maka apakah maksud pokok yang baik? Maka dalam hadis ni ada diterangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wa mathalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan kalimah yang buruk, dosa, tak elok, kasyajaratin khabithah, adalah seperti pokok yang tidak berguna, pokok yang teruk, pokok yang tak elok, yang mana akarnya pada waktu itu lemah. Maka apakah maksud pokok yang khabithah? Pokok yang tidak berguna. Maka dibawakan riwayat 3140 ini. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Hammad bin Salamah an Syu'aib bin Habhab an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in, dengan sepinggan yang terdapat pada pinggan itu rutab, kurma segar. Rutab adalah kurma segar yang masih lagi basah. Kalaulah bakal adalah kurma lama yang hampir rosak, yang teruk dan sebagainya. Maka Nabi SAW bila lihat kurma yang segar ini, Nabi bersabda, mathalu kalimatin tayyibah. Kurma ini adalah sama perumpamaannya seperti kalimah yang elok. Maka kemudian Nabi membaca firman Allah, kasyajaratin tayyibah, perkataan yang baik adalah seperti pokok yang baik, asluha thabit, yang mana pada waktu itu akarnya adalah thabit, akarnya adalah kukuh, akarnya adalah teguh, wa far'uha fis sama, dan dahan dan rantingnya tinggi sampai ke langit. Apabila akar kuat, maka pada waktu itu dahan dan rantingnya akan tumbuh tinggi dan subur. Firman Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Bila sesuatu pokok itu akar dia bagus, akar dia kuat, maka dia akan mengeluarkan buah
pada setiap masa. Tu'ti ukulaha. Dia akan mengeluarkan buah pada setiap masa. Wa yadribullahu al-amsal. Dan Allah berterusan memberikan contoh perumpamaan kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun. Supaya mereka boleh mengambil pengajaran. Sementara itu perumpamaan pokok yang tak berguna, itu adalah perumpamaan kalimah, perkataan yang teruk dan juga yang tak elok. Wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ujtussat min fawqil ard. Yang mana firman Allah, kalimah yang tak elok adalah seperti pokok yang tak elok yang mana akarnya tercabut daripada muka bumi. Ma laha min qarar. Dan pada waktu itu pokok tersebut tidak ada sebarang kehidupan. Maka apakah maksud daripada perumpamaan kalimah elok yang Allah berikan dengan pokok yang elok? Seperti mana? Pokok yang elok, dia mengambil masa untuk tumbuh. Maka begitulah juga kalimah yang elok mengambil masa untuk meninggalkan kesan. Seperti mana pokok yang elok, pada waktu itu dia bercambah dan pada waktu itu tumbuh tinggi ranting dan dahan dia. Begitulah juga kalimah yang elok mudah menyebarkan kebaikan. Seperti mana pokok yang elok tertanam kukuh akarnya, kalimah yang elok meninggalkan kesan yang mendalam pada hati dan banyak lagi maksud-maksud yang lain. Maka sabda Nabi, perumpamaan pokok yang elok, hiyan nakhlah, itu adalah pokok kurma. Baca sanad dia, dah baca sanad dia. Kemudian sabda Nabi, perumpamaan pokok yang tak elok adalah al-hanzalah. Dalam bahasa Inggeris disebut bitter melon. Maksudnya adalah sejenis buah. Umpama labu yang pada waktu itu pahit rasanya dan pada waktu itu tidak bermanfaat dan tidak ada kegunaan yang banyak. Qal, maka berkata perawi, aku telah berjumpa dengan Abul Aliyah dan aku ceritakan penerangan ini. Maka beliau berkata, sadaqah, telah berkata benar Anas bin Malik, wa ahsana, dan pada waktu itu telah menerangkan dengan baik. Baca wa bi'ilai qala hadatsana. Baca sanad seterusnya. Kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini secara marfu' kecuali Hammad bin Salamah. Warawahu, terus, dan telah meriwayatkan hadis ini juga Ma'mar dan Hammad bin Zaid dan lebih daripada seorang perawi. Mereka pun tak meriwayatkan secara marfu'. Apakah maksud marfu'? Marfu' maksudnya hadis itu di sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Bukan marfu', maksudnya hadis itu mereka tidak sampaikan kepada Nabi, sebaliknya terhenti kepada sahabat sahaja. Terus wabillahi qala hadatsana. Terus daripada sahabat Nabi, riwayat 3141 daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala daripada Nabi SAW berkenaan tentang firman Allah pada ayat yang ke-27 daripada surah Ibrahim, yang mana Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, yang mana terjemahannya, Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah as-sabit yang tetap teguh dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat. Maka apakah maksud ayat ini? Maka sabda Nabi SAW, fil qabri, bahkan dalam kubur, kalimah la ilaha illallah pada waktu itu akan membantu orang tersebut. Maka sewaktu ditanya soalan, man rabbuka, maka pada waktu itu orang itu boleh memberi jawapan. Bila ditanya, wama dinuka, apa agama kamu? Orang tersebut boleh memberi jawapan.
Bila ditanya, waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Maka orang tersebut boleh memberi jawapan. Maka kat sabda Nabi, inilah maksud Allah akan yusabbit, menetapkan, meneguhkan pendirian orang-orang yang beriman ketika mana mereka diuji, terutamanya di alam kubur. Maka ini penerangan ayat yang ke-27. 3142, teruskan. Kuat sikit kamu baca apa, saya pun tak dengar. Ulang balik. Maka daripada Masruq yang merupakan anak murid Aisyah. Saya minta maaf, saya tengah cakap dengan para pelajar. Mereka baca sanad. Okey. Maka daripada Masruq, beliau berkata, Aisyah telah membaca firman Allah. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yang mana terjemahannya pada ayat yang ke-44, 48 daripada surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma, pada hari, tubaddalul ardu, yang mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Maka ketika mana Aisyah baca ayat ni, maka anak murid dia Mas'ud bertanya, kalaulah bumi kena ganti, manusia ada kat mana waktu tu? Maka kata Aisyah, ala sirat, manusia akan berada di atas titian sirat. Para ulama berbeza pendapat apakah maksud bumi diubah kepada bumi yang lain. Maka ada juga yang menafsirkan dengan lihat sinhara baris yang kedua. Ada juga yang menafsirkan pada waktu itu tabdilul ardi taghyiruha an hay'ah ila hay'ah. Sekadar pertukaran beberapa perkara. Bukanlah pertukaran keseluruhan bumi. Maka apakah yang tukar? Contohnya tasiru jibaluha. Al-Quran ada sebut bukit dan gunung ganang dah tak ada pada waktu itu. Wa taswiyatu awdiyatiha, segala lembah dan jalan-jalan pada waktu itu diratakan sebab nak kumpul untuk mahsyar. Dan pada waktu itu wa qal'u ashjariha, akan dicabut pada waktu itu pokok-pokok kerana manusia nak dikumpulkan untuk mahsyar dan hisab. Maka ini juga ada pandangan begitu. Maksud daripada berubah kepada bumi yang lain, maksudnya adalah bumi yang sama, cuma gambaran, dan pada waktu itu banyak perkara yang diubah kerana nak mengumpulkan manusia untuk mahsyar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bab yang ke-16 berkenaan tentang suratul Hijr pula, 3143, menceritakan tentang ayat yang ke-24 yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad alimnal mustaqdimin, dan kami tahu siapa yang pada waktu itu maju ke depan daripada kalangan kamu. Wa laqad alimnal mustakhirin, dan kami tahu siapakah yang sengaja pada waktu itu kekal di belakang. Terus riwayat 3143, terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanat imra'ah, ada seorang wanita, tusalli khalfa Rasulillah, yang datang solat menjadi makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasna'u, yang mana wanita ini sangat cantik. Min ahsanin nas, daripada antara wanita yang cantik. Wanita seorang sahabiah ini. Maka ada beberapa sahabat, wa kana ba'dul qaum, ada beberapa sahabat yang pada waktu itu yataqaddam, beria nak ke depan kerana nak berada pada saf yang pertama. Li'an la yaraha, kerana tak nak tengok wanita ni. Maka ada beberapa sahabat pada waktu tu nak solat dekat dengan Nabi supaya tak nampak wanita ini yang cantik ni. Namun ada beberapa lelaki yang pada waktu itu para ulama berbeza pendapat tentang siapakah mereka, keadaan mereka. Namun ada beberapa lelaki, sebahagian kecil, yang pada waktu itu mereka sengaja solat di belakang hatta yakuna, supaya mereka boleh berada pada saf yang terakhir. Lalu apa yang mereka nak buat? Fa iza raka'a, apabila mereka rukuk, mereka boleh melihat kepada wanita ini daripada bawah ketiak mereka, daripada bawah tangan mereka.
Maka telah turunnya ayat ini Allah menegur perbuatan mereka. Firman Allah, walaqad alimnal mustaqdimin, dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang kehadapan pada waktu itu daripada kalangan kamu. Walaqad alimnal mustakhirin, dan orang-orang yang sengaja ke belakang. Warawa Ja'far, baca. Namun dalam sanad yang kedua ini tak disebutkan nama Abdullah bin Abbas. Kata Imam Tirmizi, riwayat yang tak ada Abdullah bin Abbas adalah pada waktu itu selayaknya lebih sahih daripada riwayat yang ada menyebut nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Terus 3144. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika mana menerangkan ayat yang ke mana ni? Ayat yang ke-44. Fa inna jahannama lamau'iduhum ajma'un. Lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babim minhum juz'un maksum. Firman Allah pada ayat yang ke-44. Sesungguhnya neraka mempunyai 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang khusus daripada siapa yang kena memasukinya. Maka berkenaan tentang ayat likulli babim minhum juz'un maksum, setiap pintu neraka ada bahagian khusus siapa yang kena masuk. Maka daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi, baginda bersabda, li jahannam, sesungguhnya untuk neraka ada 7 pintu. Babum minha, ada 1 pintu daripadanya, liman salla sayfa ala ummati, untuk orang yang mengeluarkan senjata, mengangkat senjata untuk menakut-nakutkan umatku. Orang yang menggunakan senjata untuk menakut-nakutkan umat Nabi, ada 1 pintu khusus yang dia akan masuk daripada pintu tersebut. Ada riwayat menyebut ala ummati Muhammad tanpa ya. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Malik bin Mirwal. 3145 terus. Maka daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang ayat yang ke-87, ayat 87 daripada suratul Hijr, yang mana Allah ada menyebut tentang as-sab'ul mathani. Apakah maksud as-sab'ul mathani? As-sab'ul mathani terjemahannya secara lafzi adalah 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Maka apakah surah tersebut? Maka riwayat 3145 daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah, suratul Fatihah merupakan ummul Quran, ibu kepada seluruh surah Al-Quran, wa ummul kitab, terjemahannya sama, was-sab'ul mathani, dan 7 ayat yang berulang-ulang. Maka as-sab'ul mathani adalah gelaran yang lain bagi Al-Quran, ataupun makna yang lain bagi Al-Quran. Kenapa dipanggil 7 yang berulang-ulang? Lihat Sinhara pada baris yang ke-4. Maka ada yang menyebut pada waktu itu adalah litakarruri qiraatih, kerana bacaannya berulang-ulang setiap kali solat. Ada juga yang pada waktu itu menyebut kerana sifat dan pujian kepada Allah berulang-ulang kali sebut. Ada juga yang menyebut pada waktu itu kerana perkataan yang berulang-ulang dalam ayat ini dan ayat yang lain dalam suratul Fatihah. Maka itu pandangan-pandangan yang ada. Terus, sabda Nabi SAW, Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat dan tidak pula Injil misla ummil Quran, surah seumpama surah Al-Fatihah, wahiyya sab'ul mathani, dan ianya adalah surah yang as-sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. Wahiyya maksumah, dan Allah membahagikan surah Fatihah antarakum, maksudnya antara Allah dan juga antara hamba-Nya. Wali abdi mas'al. Kemudian
Allah menegaskan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Hadis ni kita dah baca. Apakah maksud Allah membahagikan suratul Fatihah di antara di antara Allah dan hamba-Nya? Hadis tu kita telah baca. Yang mana setiap kali seorang hamba tu baca Alhamdulillah, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab. Dan sebagainya. Terus, bila kalau ada salah? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul. Maka dalam riwayat ini lebih detail bahawa Nabi sebut kisah ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka sesungguhnya Nabi telah keluar untuk dan bertemu dengan Ubay, dan pada waktu itu dia sedang solat. Hadisnya panjang, kita dah baca. Yang mana Nabi panggil dia tak jawab sebab dia rasa dia dalam solat. Maka Nabi panggil dia tak jawab kerana dia rasa dalam solat. Sampai 3 kali. Maka kemudian dijumpa Nabi. Nabi tanya, kenapa kau tak jawab bila aku panggil? Dia kata, aku sedang solat. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bila Allah dan Rasul panggil, maka kena sahut dan kena jawab. Kemudian Nabi sebutkan hadis tadi tentang suratul Fatihah adalah surah yang Allah tidak pernah turunkan pada mana-mana kitab yang terdahulu, dan ianya juga dipanggil As-Sab'ul Mathani. Terus, daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata menerangkan tentang firman Allah ayat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-75. Maka firman Allah, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Mana terjemahannya kita lihat sebentar lagi. Maka sabda Nabi SAW, ittaqu, berhati-hatilah kamu dengan firasat orang-orang yang beriman. Jangan bermain-main dengan firasat orang yang beriman. Berhati-hati. Sabda Nabi, fa innahu yanzuru binurillah, kerana orang beriman melihat sesuatu dengan cahaya yang datang daripada Allah. Kerana pada waktu tu dijaga hati dia, mata dia, maka dia melihat sesuatu dengan cahaya daripada Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat 75, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada ayat-ayat tersebut, sesungguhnya pada peristiwa tersebut adanya tanda-tanda lil mutawassimin, untuk orang yang pada waktu itu memerhati dan memikirkannya. Maka sabda Nabi, berhati-hati dengan firasat orang beriman, kerana orang beriman melihat sesuatu dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu berkenaan tentang tafsiran ayat ini, inna fi dzalika laayatil mutawassimin. Maka mereka menyebut mutawassim bermaksud lil mutafarrisin, orang yang mempunyai firasat. Riwayat 3148. Terus, maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan tentang ayat 92 dan 93 dalam suratul Hijr, yang mana Allah berfirman, lanas'alannahum ajma'in, pasti dan pasti kami akan, lanas'alannahum ajma'in, ayat yang ke-92. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa warabbika, demi Tuhan kamu, lanas'alannahum ajma'in, pasti dan pasti kami akan menyoal mereka, orang-orang yang ingkar dan pada waktu itu tidak mahu beriman. Apa yang Allah akan tanya dan soal? Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka telah lakukan. Maka bersabda Nabi, Allah akan bertanya tentang ucapan la ilaha illallah. Kenapa mereka tak nak ucap?
Kenapa mereka tak nak sebut? Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami hanya mengetahuinya daripada periwayatan Laits bin Aslam, dan sungguh telah meriwayatkannya Abdullah bin Idris daripada Laits bin Abi Sulaim, daripada Bishr, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat yang lebih kurang sama namun tidak diriwayatkan secara marfu'. InsyaAllah kita sambung riwayat yang ke-3149 jam 10.30 nanti insyaAllah. Terima kasih semua.